Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita akan bercakap topik tentang hiburan. Kita ada dua tajuk di sini sebenarnya yang mana saya sekalikan. Hiburan yang baik atau hiburan yang melalaikan. Hiburan ini adalah bukanlah satu benda yang haram. Hiburan ini adalah bukanlah sesuatu benda yang patut ditolak. Sebenarnya hiburan yang tidak mengganggu ini adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang diterima pada sesiapa sekalipun. Cuma had-had untuk berhibur tu perlu ada. Dan bila kita tengok pada satu golongan ni, dia mengatakan bahawa sebenarnya apa-apa hiburan pun dia akan menjadi satu benda yang melalaikan. Jadi kita kena berusaha, kena bekerja selama mana yang mungkin. Tetapi kita kena faham, tidaklah semua orang taksub dengan sesuatu. Tidaklah semua orang hanya dapat bekerja semata-mata untuk reda Allah SWT. Kerana adanya manusia yang mempunyai hati-hati yang lemah, yang ingin diri mereka untuk digembirakan. Baik daripada anak-anak yang kecil ataupun para wanita, even pada orang-orang lelaki sekalipun, mereka ingin dibahagiakan. Tetapi apakah hiburan yang kita maksudkan? Hiburan dari segi televisyen, hiburan dari segi nyanyian artis, ataupun hiburan dari segi lakonan, ataupun hiburan daripada video game. Semuanya ada baik dan buruk. Dan sebenarnya, bila ada orang menyuarakan bahawa hiburan ni adalah sebenarnya sesuatu yang melalaikan, kita tahu dan kita faham apa yang menyebabkan dia bercakap sesuatu yang sebegitu. Sebab kerana bila saya tanya pada awak, dengan hiburan-hiburan yang awak dapat sekarang ni, berapa banyak lagi benda yang kami kena buat untuk hiburkan kamu supaya kamu dapat tertawa tentang sesuatu? Dan adakah ini kehidupan yang harusnya awak ingin alami? Adakah ini kehidupan yang relevan di zaman yang sekarang ini? Di manakah pengakhirannya satu hiburan tu? Di manakah hadnya hiburan itu sehingga awak menyatakan bahawa berhenti kat sini? Saya dah tak nak dihiburkan lagi kerana hati saya dah terlalu gembira. Saya dah tak ada benda yang boleh menghiburkan hati saya lagi. Apa gap? Apa tanda limit yang menyatakan bahawa awak dah tak nak semua benda ni? Kerana hidup awak sudah puas merasa hati ini dihiburkan oleh orang sekeliling. Sebenarnya, hiburan ni adalah satu benda yang repetitif, yang berulangan. Sebenarnya awak takkan pernah habis berhibur. Saya boleh terima benda tu. Tetapi, yang menjadi isu sekarang ni, kenapa awak nak menghibur seolah-olah seperti ia adalah bukan salah satu pertandingan? Contohnya, awak nak dengar saya lawak. Tapi, saya bukannya level Zizan, saya bukannya level Johan, saya bukannya level orang-orang komedi-komedi yang hebat-hebat macam Harry Iskandar. Jadi, disebabkan saya tak selevel macam diorang, awak pun tak nak dengar apa benda saya nak cakap. Kalau awak nak dengar, awak nak bayar orang-orang macam Zizan, artis-artis yang comel-comel, yang kacak-kacak, yang handsome. Awak menjadikan hiburan ini sebagai satu pertandingan di mana awak akan dengar top 3 orang komedi sahaja. Tapi orang komedi sebenarnya ada di mana-mana. Boleh tak awak bagi saya chance untuk membuat saya punya stand up komedi? Kalau awak boleh melayani Karina saya selama 15 ataupun 20 minit hanya untuk melihat bakat yang saya ada, dan sebenar-benar jujur yang saya ada dalam hati saya ni, saya ingin membuat stand up komedi sebab saya hanya ingin berkongsi kegembiraan yang saya ada pada orang sekeliling. Kadang-kadang ada benda-benda yang menggembirakan saya dan saya juga ingin berkongsi benda itu pada awak. Kerana kalau gembira pada saya, mungkin gembira juga pada awak. Dan hiburan-hiburan seperti menyanyikan sesuatu atau melakonkan awak dengan watak-watak yang agak kelakar, yang awak rasa macam dapat mencuit hati. Jadi sebenarnya, hiburan itu tak pernah salah. Cuma awak terlalu taksub dengan hiburan-hiburan yang awak dapat sehingga awak memilih-milih sesiapa yang awak ingin berketawa, berjenaka bersama. Bagaimana pula dengan orang persekitaran awak? Seorang isteri yang inginkan kegembiraan, kenapa bukan suami awak yang happykan awak? Kenapa bukan suami awak yang buat awak lawak dan jenaka ketawa? Sama seperti kepada suami, kenapa bukan isteri yang menggembirakan awak? Kenapa bukan anak-anak yang menggembirakan awak? Bila anak-anak sedang membesar, ingin mencari idola-idola mereka, kenapa bukan ibu bapa sendiri yang membuatkan anak mereka tertawa dengan sesuatu? Kitalah orangnya yang membahagiakan ibu bapa kita. Kitalah orangnya yang membahagiakan kawan-kawan kita, yang menceriakan keadaan. Tak perlu tahu tentang hiburan dunia luar, kerana cukuplah kita menghiburkan hati-hati di orang sekeliling. Dan bila kita keluar, berjumpa dengan orang-orang lain, mereka pula akan menghiburkan hati kita. Sama seperti kita menghiburkan hati mereka. Dan secara pastinya, mereka dapat menghiburkan awak dengan cara-cara yang tersendiri dan berbeza seperti apa pun yang awak pernah fikirkan sebelum ni. Masalah sekarang ialah terlalu banyak hiburan yang awak terima
sehingga awak mengkritik hiburan-hiburan tertentu, menyatakan bahawa hiburan ini kurang membuat awak tertawa dan hiburan sebegini ialah apa benda yang awak nakkan. Ini semua kerana awak terlalu berhibur dengan semua segala-galanya, sehingga awak pula menjadi juri-juri. Awak pula yang menentukan bahawa benda ni adalah kelakar ataupun tak. Dan bagi saya inilah bahana hiburan yang tidak dikawal. Cuba bayangkan, contoh macam nyanyian lagu. Awak dengar nyanyian lagu daripada pagi sampai ke malam. Hari-hari awak dengar. Dan bila tibanya masa awak ingin mendengar suara-suara daripada orang sekeliling, especially daripada orang yang awak sayang, awak merasakan bahawa apa benda yang mereka buat itu adalah bukan satu benda yang istimewa, kerana ada orang yang lebih baik lagi daripada mereka. Tapi jika awak hanya mendengar suara orang yang awak sayang saja, mesti awak akan appreciate, kerana dialah salah seorang suara yang awak tahu, yang awak dengar, yang begitu merdu, yang membuatkan awak bersyukur dengan apa pun yang awak dapat. Tidakkah suara lembut wanita itu adalah aurat? Dan setiap orang suami yang ingin mendengar seorang penyanyi ialah layaknya pada isteri dia sahaja. Adakah saya telah menghadkan hiburan yang awak patut miliki sehingga awak merasa macam ditekan, seolah-olah macam awak telah dihalang kebebasan? Saya tidak cakap tentang bakat awak. Saya cakap tentang hiburan, iaitu sesuatu yang daripada luar yang datang pada diri awak. Saya tidak menghalang diri awak untuk pergi keluar, untuk tunjukkan bakat awak, untuk tunjukkan kredibiliti awak, untuk tunjukkan kesungguhan dan kehebatan yang awak ada. Saya bercakapkan tentang benda sekeliling yang cuba nak masukkan dalam diri. Dan itulah apa benda yang awak hadkan, kerana awak kena pastikan bahawa keseronokan yang awak dapat sebenarnya seharusnya berpunca daripada diri awak sendiri, kerana diri awak ingin berbahagia. Sebab kalau keseronokan itu datang daripada perkara sekeliling, sekarang ni awak hidup dalam keadaan ada expectation, ada pengharapan, dan awak akan kecewa kalau awak tak dapat apa benda awak nak. Dan awaklah sepatutnya orang yang mengembirakan hati awak. Kenapa ketenangan dalam diri awak boleh dipengaruhi oleh apa benda yang berlaku pada keadaan sekeliling? Kenapa tidak awak yang mengawal situasi kehidupan diri awak? Awaklah yang menentukan sama ada awak duduk dalam ketenangan, dan awaklah orang yang memberi nasihat, awaklah yang muhasabah diri, dan tunjuklah kekuatan yang ada dalam diri dan pendirian yang telah awak pegang dengan kuat bahawa awak bukan sebarangan manusia. Dan inilah apa benda yang saya nak. Manusia yang hebat, yang berinovasi, yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi dan mampu menyelesaikan masalah tanpa berharap pada banyak orang. Dan kekuatan yang kita ada ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan menjadi orang yang paling beruntung bila Allah izinkan kita masuk duduk di dalam syurga. Dan yakinlah Allah mencipta kita manusia semata-mata untuk masukkan kita ke dalam syurga suatu hari nanti atas izin dia. Kerana Allah mencipta manusia dan Allah ingin membuatkan dia bahagia. Dan layaklah kita untuk dibahagiakan kerana kita faham akan sesuatu. Jadi semasa kita duduk di dunia ni, datangkanlah dunia ni dengan satu kegembiraan. Dalam masa sama kita menghadapi dugaan-dugaan yang akan ditumbuhi, dan sama-samalah kita jadikan suatu tempat dunia ni seperti suatu tempat yang bahagia dan baik untuk orang sekeliling. Sebaik-baik manusia yang ada manfaatnya pada yang lain. Dan sampaikanlah kabar berita yang gembira pada orang sekeliling. Bukan sekadar menyampaikan akidah ataupun ilmu ataupun agama Islam itu sendiri, tapi datangkanlah satu bentuk kelegaan dalam hati bila orang-orang mendengar bahawa kita bukannya datang dalam keadaan menyuruh mereka dengan sesuatu, tapi kita juga ingin mereka gembira seperti mana yang kita rasa. Wallahualam. Apa-apa pun nanti kita akan bertemu lagi di masa akan datang. InsyaAllah baik-baik dalam menjadi ya. Assalamualaikum.